kita akan berkurangan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan M. Kulasegaran, Ipoh Barat. Soalan yang kedua ya, Anda betul. Sila Menteri Sumber Manusia untuk menjawabnya. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kemungkinan besar soalan ini lewat sedikit sebab jawapannya mungkin lebih akademik daripada way forward dengan izin. Tuan Yang di-Pertua, pada awalnya Kementerian Sumber Manusia melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan program vaksinasi tenaga kerja ataupun Protect bermula pada bulan Ogos 2021. Memandangkan syarikat ingin mempercepatkan pemberian vaksin kepada pekerja mereka. Setelah mendengar keluhan daripada para majikan yang mahu mengembalikan sektor pekerjaan yang terhenti lama akibat Perintah Kawalan Pergerakan, Kementerian Sumber Manusia melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan program ini. Program ini menawarkan pilihan kepada majikan yang sukarela mahu mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada para pekerja bagi meningkatkan kadar imuniti kelompok di kalangan mereka. Melalui inisiatif ini, pihak majikan khususnya di sektor perkhidmatan dan pembuatan yang menjadi tunjang utama ekonomi negara dapat beroperasi semula dengan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing. Seterusnya mampu mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara serta menjamin kesejahteraan rakyat. Tetapi Tuan Yang di-Pertua, walau bagaimanapun setelah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memutuskan untuk membenarkan para pekerja mendapat vaksin secara walk-in pada mulai 1 Ogos 2021, banyak majikan telah menyahut seruan kerajaan dan telah mengantar para pekerja ke pusat-pusat pemberian vaksin as walk-in. Maka Kementerian Sumber Manusia memutuskan untuk tidak meneruskan Protect. Terima kasih. Soalan tamu-tamu, sila. Terima kasih Yang Berhormat Yang di-Pertua dan Menteri. Yang Berhormat, khususnya apa yang dibuat oleh HRDF ini salah. Mengikut undang-undang, kalau kita baca Section 3, main objectives of the corporation shall be the imposition and collection of human resources development levy for the purposes of promoting the training and development of employees, apprentices and trainees and the establishment and administration of the fund. Ini khususnya HRDF telah menyeleweng. Dia telah keluar dari apa yang core dia. Core dia adalah untuk training and retraining. Buatlah kerja itu. Jangan kita mengambil alih kerja-kerja lain sebagai swasta, private sector. Semua yang dibuat oleh GLC lain perlu dibuat oleh kementerian juga. Kita perlu ingat, kalaupun ada tekanan dari majikan, itu tidak bermakna kita perlu memberi kemudahan tersebut. Dan kalau saya dah baca Protect ini, Ipoh Barat tanya soalannya. Soalannya apa? Ini pertanyaan. Wang ini akan dikeluarkan dari levy. Bermakna ada udang di sebelah batu. Ada komisen dan sebagainya. Jadi ingatlah yang saya pohonlah Yang Berhormat Menteri supaya menubuhkan satu independent investigation group macam bila kita dalam kementerian governance oversight committee untuk menyiasat perkara ini dan jika perlu mengambil tindakan terhadap perkara orang-orang yang terlibat yang menyeleweng dalam hal ini. Adakah Yang Berhormat ceramah tu bukan soalan tu. Ipoh. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya cukup berterima kasih kepada mantan Menteri Sumber Manusia atas keprihatinan, kesayangan terhadap Kementerian Sumber Manusia. Tuan Yang di-Pertua, kalau saya duduk di sebelah sana mungkin saya pun boleh bagi pandangan yang sama. Tetapi negara kita menghadapi satu keadaan yang luar biasa. Kelembapan ekonomi, krisis kesihatan, sedikit sebanyak krisis politik dan sebagainya. Apabila tiada kestabilan politik, negara kita tak akan maju. Maka ini menjadi tanggungjawab semua. Apabila kita tubuhkan HRDF ataupun pembangunan sumber manusia, saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat, kita tanggungjawab kita hanya fokus kepada latihan dan sebagainya. Tetapi hari ini dalam keadaan yang cukup luar biasa seperti darurat, maka semua kementerian perlu memainkan peranan dan think out of the box. Memandangkan dalam keadaan COVID-19 bulan ini, kita tak ada sebarang latihan kemahiran dan sebagainya face to face. Maka levy yang sedia ada, apabila majikan setuju,
kita membuat satu pendekatan untuk menyelamatkan negara dalam keadaan krisis. This is crisis. This is not a normal circumstances. So yang ada udang sebalik batu mungkin sebelah sana je tak perkara-perkara macam ni. Kita telus. You never know bila masa ada udang sebalik batu. Mungkin babi ke Ipoh Barat lebih arif mengenal pasti udang-udang. Terima kasih. No, what is the core issue? Core dalam ini the act very clearly dia kata